Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Jepun dengan menghadiri majlis perjumpaan bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Maharaja Naruhito Maharaja Jepun. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Majlis perjumpaan berlangsung di Imperial Residence, The Imperial Palace, Tokyo. Majlis perjumpaan antara lainnya memberikan peluang bagi Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Maharaja Jepun untuk beramah mesra dan mengeratkan lagi hubungan muhibbah dan silaturahim antara kedua-dua buah negara tersebut. Hubungan berkenaan juga diperkukuh melalui kerjasama dalam tenaga, perdagangan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Tiga 30 anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB yang telah menyertai misi pengaman pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan UNIFIL bersama Malaysian Battalion Malbat 85010 diraikan dengan majlis doa kesyukuran. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Tazkirah bertajuk Pengorbanan Demi Pengorbanan menyerikan majlis diikuti dengan penyampaian sijil dan doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Surau Ad-Difaq Bolkiah Garrison. Kemudian untuk sentiasa memperbaharui kita punya tekad, kita punya niat, lillahi ta'ala. Keazaman kita ini, semangat kita ini untuk terus berkorban ini semata-mata karena Allah. 75 orang kanak-kanak yang terpilih menerima sumbangan derma bagi kegunaan persediaan persekolahan sesi 2024. Majlis penyerahan sumbangan berlangsung di sebuah hotel di Kulab. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Adnan bin Begawan Pihin Seri Raja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis antara lain bertujuan untuk meringankan beban penerima bagi persediaan peralatan dan pakaian persekolahan sesi tahun 2024 di samping membantu menjamin kehidupan mereka yang lebih cerah dan terjamin di masa akan datang. Projek Bina Bakti menganjurkan program Peduli Masyarakat edisi kedua. Majlis diadakan di Dewan Persidangan Pusat Dakwah Islamiah. Sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 40 orang anak yatim dan 70 buah keluarga yang terpilih menerima sumbangan berupa barang persekolahan dan keperluan asasi. Ia bertujuan mengurangkan beban para penerima dan persediaan barangan sekolah lebih awal untuk tahun hadapan. Agama Islam mengajar umatnya agar mengamalkan sikap saling menghormati dan menyantuni antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, pangkat ataupun keturunan. Sikap seperti ini perlu disemai sejak kecil, lebih-lebih lagi terhadap kedua ibu bapa. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Sayangi dan Hargai Warga Emas. SAW telah mengajar kita untuk berbuat baik kepada orang dewasa. Golongan warga emas seharusnya diperlakukan secara baik, disayangi dan dihormati kerana ia adalah tuntutan Islam. Kita hendaklah sedar bahawa kita juga akan berada pada usia tua suatu hari nanti. Marilah kita menzahirkan rasa hormat dan kasih sayang kita kepada golongan warga emas dengan menyantuni mereka sebaik mungkin. Menyayangi warga emas adalah sifat orang bertakwa. Kita zahirkan sikap keprihatinan dan rasa simpati terhadap mereka dengan memelihara perhubungan yang baik terutama kepada ibu bapa.
Jumlah penghidap penyakit buah pinggang di peringkat akhir atau end-stage kidney disease di negara Brunei Darussalam berada di tahap yang tinggi. Antara punca utama penyakit buah pinggang di negara ini adalah mengidap penyakit kencing manis dan tekanan darah tinggi. Pada tahun 2022, jumlah keseluruhan pesakit buah pinggang adalah 913 orang dengan jumlah kes baharu sebanyak 211 orang. Peningkatan tersebut sangat membimbangkan apabila jumlah pesakit yang membuat rawatan pencucian buah pinggang semakin meningkat tahun ke tahun. Kesan sampingan disebabkan oleh masalah buah pinggang boleh mengganggu aktiviti harian dan kehidupan. Di mana pesakit yang seperti pesakit yang menjalani rawatan hemodialisis, mereka akan perlu datang ke pusat dialisis selama 3 hari dalam seminggu dan membuat pencucian selama 4 jam dalam sehari. Kementerian Kesihatan juga menyarankan masyarakat untuk bertanggungjawab atas kesihatan diri sendiri dan keluarga dengan mengamalkan gaya hidup sihat dan permakanan yang seimbang. Perkemahan Belia Hijrah Mahabbah Lillah kali ke-9 anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dengan kerjasama kumpulan Al-Qudwah Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa memberi peluang kepada para peserta untuk saling bertukar fikiran dan membentuk kepribadian seorang Muslim. Perkemahan berlangsung di kawasan universiti berkenaan. Dengan tema Sunnah Dihayati, Hidup Diberkati, pelbagai aktiviti diadakan sepanjang 3 hari perkemahan yang antara lain bertujuan memberi pendedahan serta kesedaran kepada belia sebagai persediaan untuk bekalan di dunia dan akhirat selain meningkatkan kemahiran komunikasi bersama masyarakat luar khususnya golongan yang memerlukan. Sebelum sembahyang, imam menjalankan merupakan syarat. Jadi kiblat dengan adanya program sebegini, insya-Allah peserta itu dapat berinteraksi dan berkomunikasi lebih baik dengan para masyarakat di luar sana. Insya-Allah dengan program ini juga belia yang telah hadir di dalam ini dapat menjadi seorang Muslim ataupun seorang insan yang terbaik, dapat memberikan di dalam sebuah institusi kekeluargaan tentang pemahaman agama Islam itu sendiri. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan berita seterusnya. Tabung Amanah Pekerja TAP akan mengadakan Jeraiwara Skim Persaraan Kebangsaan SPK pada 18 hingga 20 Disember ini. Jeraiwara antaranya dihasrat bagi mengongsikan manfaat pengeluaran SPK termasuk permohonan nama pentadbir yang akan mengurus tadbir simpanan SPK ahli setelah ahli meninggal dunia dan menerangkan proses serta tanggungjawab yang akan dipikul oleh pentadbir. Jeraiwara akan diadakan di Dewan Sepakat 4 Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Bagi memastikan kelancaran proses penamaan semasa jeraiwara itu nanti, ahli dinasihatkan untuk berdaftar terlebih dahulu sebagai pengguna portal perkhidmatan dalam talian TAP e-amanah di eamanah.tap.com.bn. Maklumat lanjut dari laman sesawang TAP atau akaun rasmi media sosial Facebook, Tabung Amanah Pekerja TAP dan Instagram @TAP_Brunei atau hubungi pusat panggilan TAP di talian 2722-929 semasa waktu bekerja atau email di ask@tap.com.bn.
Separuh jalan di Jalan Masjid Omar Ali Saifuddin ditutup sementara sehingga 26 Disember 2023 bermula pukul 7 malam hingga 6 pagi. Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja penurapan aspal di jalan tersebut. Sehubungan itu, para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan dan sentiasa berhati-hati di kawasan berkenaan.